Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita teruskan pengajian kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 4, bidang ibadah bulan penyucian jiwa ataupun puasa di bulan Ramadan. Seterusnya, marilah sama-sama kita menadah tangan bagi mengaminkan bacaan doa, mudah-mudahan mendapat berkat darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Objektif pembelajaran kita di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menyatakan maksud puasa. Yang kedua, menyatakan dalil nakli berkaitan dengan puasa, hukum puasa. Seterusnya, menyatakan rukun puasa. Yang keempat, menyenarai syarat-syarat wajib puasa. Yang kelima, menyenarai syarat-syarat sah puasa. Yang keenam, menyenarai sunat-sunat puasa. Yang ketujuh, menyenarai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir sekali, menyenarai kepentingan berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah, ramai yang minta izin untuk ambil video daripada channel ini. Jadi tiada masalah. Jangan lupa untuk subscribe. Mudah-mudahan lebih banyak manfaat yang diperoleh dan mudah-mudahan dapat memudahkan lagi pemahaman anak-anak murid maupun orang-orang yang memerlukan pemahaman yang lebih lanjut. Seterusnya, kita pergi kepada pengertian ataupun maksud puasa. Puasa ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Baiklah, kita teruskan dengan dalil nakli berkaitan dengan puasa menerusi firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu dari kamu supaya kamu bertakwa. Menerusi firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini jelas membuktikan bahawa hukum puasa di bulan Ramadan ialah wajib supaya kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Baiklah, kita teruskan lagi dengan hukum puasa wajib berdasarkan firman Allah dalam surah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan puasa di bulan Ramadan ini juga terdapat dalam rukun Islam. Baiklah, kita teruskan lagi dengan rukun puasa. Persoalan timbul, ada berapa rukun puasa? Ya, rukun puasa ada 2 sahaja. Yang pertama ialah niat. Kita perlu membaca niat. Niat yang bagaimana? Sama-sama kita baca. Semua sudah pun maklum. Mana yang belum maklum, tak ada masalah. Ini namanya proses pembelajaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku berpuasa pada esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Ada yang tanya, boleh tak nyanyi untuk niat puasa ni? Kan selalu ada dalam lagu-lagu, siap berlagu lagi, tak ada masalah. Yang penting berniat. Seterusnya, apa rukun puasa yang kedua? Rukun puasa yang kedua semestinya tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara-perkara yang membatalkan puasa? Kita akan tengok dalam perincian sebentar nanti. Baiklah, kita tengok pula kepada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama ialah Islam. Tidak wajib bagi orang kafir. Bagi persoalan, contohnya lah, Acong nak berpuasa bulan Ramadan, nak ikut kawannya, wajib ke tidak Acong tu berpuasa? Tidak wajib. Kerana yang pertama ni jelas dan menjawab persoalan tersebut, iaitu syarat wajib puasa mestilah beragama Islam. Yang kedua, syarat wajib puasa ialah baligh. Kanak-kanak tidak diwajibkan berpuasa. Tapi kalau nak puasa juga, boleh ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Yang ketiga ialah berakal. Orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Yang keempat, mampu, tidak uzur dan tidak sakit. Bermaksud di sini mestilah sehat. Barulah kita jatuh hukumnya wajib berpuasa. Baik, seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat sah puasa. Yang pertama ialah Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah berpuasa. Macam Acong tadi, popular Acong tidak sah pun dia nak berpuasa sebab tak termasuk dalam syarat sah puasa dan syarat wajib puasa. Yang seterusnya, yang kedua ialah suci daripada haid, nifas dan wiladah. Apa itu haid? Haid ni adalah darah daripada kitaran rahim yang ada pada perempuan lah setiap bulan bagi yang awal balik dan sudah balik. Jadi apa maksud darah nifas? Nifas ini ialah darah selepas bersalin. Apa itu wiladah? Wiladah bermaksud darah semasa bersalin. Ini suci daripada haid, nifas dan wiladah ini. Nombor 2 ni khusus untuk perempuan, bukan untuk lelaki. Baik, yang ketiga, kita tengok pula syarat sah puasa ialah berakal, mumayyiz. Tidak sah puasa orang yang gila, pengsan dan belum mumayyiz. Jelas. Orang yang gila tidak sah berpuasa. Pengsan yang bagaimana? Pengsan ada kategorinya. Dan sekiranya pengsan sepanjang hari, bagaimana dengan hukum puasanya? Sah ke tidak? Tidak sah. Kita teruskan yang keempat. Bertepatan dengan waktunya. Tidak berpuasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Contohnya Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil Adha. Tak ada orang pun yang boleh berpuasa ataupun saja-saja nak puasa masa hari raya pertama tu, sebab hari itu dikategorikan sebagai hari yang haram berpuasa. Seterusnya,
kita lihat pula kepada sunat-sunat puasa. Dalam bulan Ramadan, kita perlu perbanyakkan amalan-amalan sunat. Jadi kita nak kena tahu apa amalan sunat yang boleh menyempurnakan dan mencantikkan lagi puasa kita. Yang pertama ialah sahur. Sahur ini ada keberkatannya. Jadi, bila kita mengamalkan sunat sahur ni di dalam bulan puasa, banyak keberkatan yang turun dan kita dapat berkat dari sahur tersebut. Dan lebih bagus lagi apabila kita melewatkan atau melambatkan sahur. Seterusnya yang ketiga, sunat puasa ialah memperbanyak amalan sunat seperti bertadarus, bersedekah dan beriktikaf. Beriktikaf ni banyaklah di rumah-rumah Allah seperti masjid. Macam mana niat iktikaf? Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala saja. Aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, kita pergi kepada sunat puasa yang seterusnya ialah menyegerakan berbuka. Yang ni tak perlulah tunggu ya. Semua orang amalkan sebab dah lapar. Jadi memang segera berbuka. Tapi jangan lupa pula doa untuk berbuka puasa. Jadi ingat lagi tak macam mana doa untuk buka puasa? Kalau tak ingat, boleh cari ya. Jadi kita teruskan. Seterusnya sunat puasa ialah berdoa sebelum berbuka. Samalah macam yang baru tadi saya kata. Apa doanya? Saya kongsilah juga ya, supaya anda semua dapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang ringkasnya lah. Kalau nak baca maksudnya sekali pun tiada masalah. Nombor 6, berbuka dengan tamar. Apa maksud tamar? Tamar ialah kurma. Ada perdebatan ya. Berapa biji kurma ni nak makan ni? Asalkan ada kurma, okey. Kalau kita ikut hadis daripada riwayat Muslim, sebaik-baik tamar ataupun kurma adalah kurma ajwa. Kalau tak ada kurma ajwa pun, kita ada kurma yang biasa pun kat rumah, tak ada masalah. Kita mengambil berkat daripada kurma itu sendiri. Kurma ajwa ni ada khasiatnya. Dalam hadis riwayat Muslim menyatakan bahawa kurma ajwa ini mempunyai khasiat untuk menyembuhkan penyakit dan terutamanya penyakit yang berkaitan dengan sistem yang ada dalam badan kita lah, dan dapat menyembuhkan ataupun dapat memintas sihir sekiranya sihir tersebut terkena pada orang yang memakan tamar ajwa itu. Jadi sesiapa yang makan kurma ajwa pada hari tersebut, insya-Allah dapat menjadi pendinding daripada sihir. Kerana kurma ajwa ini merupakan kurma yang telah pun didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, sunat puasa yang seterusnya ialah memberi makanan kepada orang lain untuk berbuka. Apa nilai yang kita dapat daripada sunat puasa yang nombor 7 ini? Kasih sayang, ambil berat kita bersyukur dengan nikmat Allah itu dengan cara kita berkongsi rezeki kita dengan orang lain. Seterusnya, kita lihat pula perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, murtad. Murtad itu keluar daripada agama Islam.
Yang kedua ialah berjimak pada siang hari, iaitu suami isteri melakukan hubungan suami isteri lah di siang hari, jadi batal lah puasa. Yang seterusnya, yang ketiga ialah muntah dengan sengaja. Macam mana nak tahu muntah dengan sengaja ni? Bukan termuntah, tu lain. Muntah dengan sengaja ni, dia pergi jolok tekak dia tu, wek, nak muntah. Jadi perbuatan muntah dengan sengaja itu terus membatalkan puasa. Seterusnya, yang keempat, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Bagaimana pula dengan orang yang tidur? Keluar air mani, batal ke tidak puasanya? Orang yang tidur tidak batal puasanya, ya. Kerana yang batal puasa ni adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Baik, kita tengok pula apakah perkara yang membatalkan puasa yang seterusnya. Yang kelima, haid, nifas dan wiladah. Darah yang saya katakan tadi itulah. Ni pun apabila darah ini keluar, batallah puasa. Sebab itulah bila lelaki kata tak boleh puasa tu pelik. Kerana cuti-cuti khas ni selalunya diberikan kepada golongan wanita, perempuan sahaja. Namun perlu diingat bahawa perlu diganti, bukan cuti sesuka hati, ya. Puasa yang tak dapat dijalankan tu perlulah diganti. Baik, seterusnya kita tengok pengsan dan mabuk sepanjang hari. Ni pun membatalkan puasa. Seterusnya, yang ketujuh, gila walau sekejap. Sesaat, 2 saat, 3 saat. Gila, terus batal puasa. Nak katakan gila walau sekejap tu terus membatalkan puasa lah. Seterusnya yang ke-8, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka, sama ada makan, minum dan sebagainya. Jelaslah membatalkan puasa, kerana masuk puasa sendiri pun dah menyatakan menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau masukkan makanan ke dalam mulut tu bukan dah menahan diri dah. Tu dah tak boleh tahan tu sebab nak makan. Itu dah membatalkan puasa. Jadi, kita teruskan lagi dengan kepentingan berpuasa di bulan Ramadan. Dari segi rohani ni dalam erti kata lain ialah roh kita. Apa yang kita dapat, yang kita tak nampak, ya, tapi kita boleh rasa. Yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa mendekatkan diri kepada Allah? Kerana puasa merupakan perintah Allah. Jadi bila kita lakukan perintah Allah tu secara tidak langsung, kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kepentingan berpuasa di bulan Ramadan ini melatih diri bersifat ikhlas, nilai ikhlas. Allah perintahkan puasa kepada kita, kita buat puasa tu, tapi ikhlas ataupun tidak, ataupun terpaksa. Itulah yang membezakan puasa individu dengan individu yang lain. Jadi perlulah berniat ikhlas untuk melakukan puasa supaya kita dapat sesuatu untuk diri kita, dan seterusnya kita juga dapat melatih diri kita supaya semua perbuatan kita bukan sahaja puasa, ya, kita lakukan lillahi ta'ala, mudah-mudahan. Seterusnya, amanah. Apa kaitan amanah dengan puasa ni? Ialah amanah ni bermaksud
kita melakukan puasa tu, kita tidak mengingkarinya. Jujur, lebih kurang begitulah dari segi mudah fahamnya lah. Amanah. Bila kita lakukan puasa ni, orang tak tahu pun kita puasa ke tidak. Tapi Allah tahu. Jadi bila kita lakukan puasa ini, kita tahu Allah tu Maha melihat kita buat puasa tu. Itu jelaslah membuktikan kita amanah dengan apa yang telah difardukan kepada kita. Dan seterusnya, sabar. Semua orang rasa lapar, haus, dahaga. Jadi dengan puasa ni dapat melatih diri supaya bersifat sabar. Seterusnya, apakah kepentingan berpuasa di bulan Ramadan dalam aspek jasmani ataupun untuk badan fizikal kita ya? Yang pertama ialah menghindarkan penyakit yang berasal daripada perut. Jadi, apa-apa sahaja penyakit yang berasal dari perut, insya-Allah dengan amalan puasa ni dapat menjauhkan penyakit perut. Apa-apa sahaja penyakit yang berasal dari perut. Kerana perut kita telah pun berehat selama sebulan. Daripada setahun tu ada 12 bulan. Sebulan tu perut kita dapat rehat. Bukan saja perut kita dapat rehat, kita dapat manfaat ya, menjauhkan penyakit perut. Selain itu dapat memberikan tekanan darah kita menjadi lebih rendah dan pelbagai lagi khasiat. Jadi benda ni tak berlaku ya pada orang yang makan bersungguh-sungguh pada waktu berbuka. Itu perut tu tak rehat dah. Banyak nak kena proses dengan roti john lah, murtabak lah, semualah sekali kan. Itu tak pergi khasiat tu kepada orang-orang tersebut. Jadi kita perlu hayati apakah yang dikatakan dengan puasa di bulan Ramadan itu. Bersederhana itu lebih baik. Baik, seterusnya kita pergi yang kedua. Kepentingan berpuasa di bulan Ramadan ini merehatkan organ dalaman badan. Samalah macam yang saya katakan tadi ya. Jadi seterusnya kita pergi kepada kepentingan berpuasa di bulan Ramadan dalam kategori masyarakat. Puasa ni bukan saja hablum minallah, tapi hablum minannas. Hablum minallah, hablum minannas. Apa tu? Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia juga. Bagaimana dengan hubungan kepada manusia? Apa kaitannya dengan puasa? Bila kita puasa ni mengikis sifat kedekut dan sombong. Jadi bila kita puasa tu kita rasa lapar. Kita dapat hayati bagaimana perasaan yang dialami oleh orang-orang yang susah, orang-orang yang memerlukan. Jadi dengan bulan puasa itu sendiri, kita bila rasa lapar baru kita ingat orang-orang yang susah. Jadi secara tidak langsung ya, amalan-amalan bersedekah tu dapat mengikis sifat kedekut dan sifat sombong. Seterusnya yang kedua, mendidik masyarakat agar tidak boros dan membazir. Ya, amalan puasa di bulan Ramadan ini sebenarnya untuk mendidik masyarakat supaya tidak boros dan membazir. Tetapi apabila kita beramai-ramai, bersesak-sesak di bazar Ramadan, membeli belah secara berleluasa, jadi kita menghayati tak kepentingan puasa Ramadan yang kedua ni, supaya tidak boros dan membazir. Tepuklah dada, tanyalah selera. Jadi kita nilai semula muhasabah.
Yang ketiga, menyemai kasih sayang sesama manusia. Bila kita memberi lebih baik daripada menerima secara tidak langsung, dapat menyemai rasa kasih sayang. Ambil berat. Dan amalan berzakat di dalam bulan Ramadan itu secara tidak langsung, kita juga membantu juga umat Islam. Jadi banyak faedah yang kita dapat di dalam bulan Ramadan, yang bila kita fikir baru kita dapat apakah kepentingan dan fadilatnya. Kalau kita buat saja puasa, kita tak fikir apakah faedah kelebihannya, jadi kita dapat puasa je lah. Kita tak faham kerana kita tak menghayati puasa tersebut. Baiklah, kita nilai balik semula ya. Yang pertama, dapatkah kamu menyatakan apakah maksud puasa? Yang kedua, menyatakan dalil nakli puasa, hukum puasa. Dapat nyatakan apakah hukum puasa? Ya, wajib. Seterusnya, menyatakan rukun puasa. Berapa rukun puasa tadi? Menyenarai syarat wajib puasa. Ada berapa syarat wajib puasa? Seterusnya, dapat tak kamu senaraikan apakah perkara ataupun syarat-syarat sah puasa? Yang seterusnya, menyenarai sunat-sunat puasa. Boleh kamu senaraikan 3. Apakah sunat-sunat puasa? Yang seterusnya, menyenarai perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tadi kita dah bincang panjang lebar tadi. Jadi kalau kamu ada persoalan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa yang kamu masih lagi keliru, boleh rujuk kepada ustaz-ustazah masing-masing. Seterusnya, menyenarai kepentingan berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah, dengan berakhirnya slide ini, maka berakhirlah pembentangan mengenai bulan penyucian jiwa. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah, dan lemah yang buruk dan segala kekurangan itu bersandar kepada diri saya sendiri. Jadi saya mohon agar semua dapat belajar bersungguh-sungguh dan menghayati ilmu yang telah diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan seterusnya, saya doakan semoga kamu berjaya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di lain waktu.